Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Al-Fadil, tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama duduk di dalam majlis ini, walaupun kita masih lagi berada dalam perintah PKP. Kita masih lagi dalam PKP, maka kita akur perintah daripada kerajaan kita demi kebaikan kita semua. Segala apa yang dilakukan itu adalah demi kebaikan untuk kita, maka kita ikut, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, di kesempatan kita ini, insya-Allah pada hari ini saya akan menyambung perbicaraan kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati yang pada minggu lalu saya ada keluarkan sedikit video berkenaan dengan loba pada berkata-kata. Jadi pada hari ini insya-Allah saya tidak menyambung, tapi saya nak mengulang sedikit apa yang telah kita bicarakan pada minggu yang lalu, kerana pada minggu yang lalu tu saya rasa terdapat beberapa kekurangan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak ulang sikit. Mudah-mudahan tuan-tuan sudi bersama-sama dengan saya untuk kita sama-sama menelaah kitab Penawar Bagi Hati yang ditulis dihimpunkan oleh Syekh Abdul Qadir Mandili, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, seperti mana yang kita maklum bahawa kita ini dalam tempoh kuarantin. Bagi yang ada masalah lah, bagi kita ni kuarantin juga, tapi kuarantin kita di rumah lah. Jadi insyaAllah pada hari ini, pada 7 hari bulan April 2020, sepatutnya giliran saya lah berkuliah maghrib di surah Al-Nasir. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sambung pembacaan kitab kita Penawar Bagi Hati, menghimpunkan dia oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Andulisi Al-Mandili, Khadim Talabatul Ilm Syarif fil Haramil Makki. Jadi kitab ini dihimpunkan oleh Syekh Abdul Qadir Mandili. Baik. Jadi tuan-tuan, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kita sudah pun membaca sebahagian daripada kitab ini. Jadi seperti mana yang saya telah bagi tahu pada minggu lalu, yang mana yang saya tanda ni kita sudah pun baca. Okey, ini semua kita sudah membaca. Mudah-mudahan kita dapat ingatlah. Dan ke-16, ke-19, 20, 23 Syarhut Ta'am. Ini Syarhut Ta'am. Dan yang ini kita masih lagi belum habis, iaitu pada bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Jadi insya-Allah saya akan ulang sedikit yang minggu lalu, kemudian kita akan sambung bacaan kita untuk yang minggu ini, insya-Allah. Baik. Jadi banyak lagi ni, mungkin makan masa wallahu alam untuk tamat ni, tak tahulah. Jadi mudah-mudahan kita dapat kebaikan di atas bacaan kitab kita ini, insya-Allah. Baik. Pada minggu yang lalu kita berhenti pada muka surat 31 kan. Jadi saya terus sambung. Kalau tuan-tuan tak nampak, saya akan zoom sikit. Okey. Zoom sikit. InsyaAllah mudah-mudahan dapat tengok. Okey. Di dalam kitab ini, man tarakal mira
wa huwa muhiqqun, muka surat 31. Kalau tuan ada kitab, tengok muka surat 31. Tapi saya yakin kitab semua tinggal di surau, kan? Kitab semua tinggal di surau. Man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun buniya lahu baitun fi a'lal jannah wa man tarakahu wa huwa mubtilun buniya lahu baitun fi rabadil jannah. Dia tulis nombor 1. Kan nombor 1 ni di bawah kitab tu dia tulis nombor 1 rawahu, dan dia tak tulis siapa periwayat dia, tapi nanti kita tengok kan siapa yang riwayat. Okey, apa maksud dia? Artinya man tarakal mira', barang siapa yang meninggalkan ia akan berbantah-bantah. Berbantah, berdebat semua ni, siapa yang tinggalkan benda tu, pada ketika ia sedang ataupun pada ketika yang sebenar. Orang ni ditinggalkan suka berbantah, suka berdebat. Ni orang yang belajar ilmu tasawuf ni. Dia tinggalkan semua tu. Walaupun dia benar, walaupun dia betul, dia diam saja. Tapi seperti mana yang saya beritahu sebelum ini, ialah dalam perkara-perkara yang bukan agama lah. Mungkin ada orang kata dia, kau ni gemuk dan sebagainya, tapi bagi dia tak nak peduli semua tu. Tapi kalau dalam perkara berkaitan dengan agama, ada orang hina agama, memperlecehkan agama, maka tak bolehlah tak bantah. Wajib atas kita membantah, melawan. Tetapi orang ini dia tak suka bantah dalam perkara yang mungkin tidaklah berkaitan dengan agama. Mungkin orang kata dia ni buruk dan sebagainya, kan? Baik. Jadi Nabi kata barang siapa yang meninggalkan ia akan berbantah-bantah pada ketika ia yang sebenar. Walaupun dia dalam keadaan benar, nescaya diperbuat baginya rumah pada setinggi-tinggi syurga. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia rumah di dalam syurga. Allah beri kemuliaan, kan? Siapa yang nak kemuliaan daripada Allah, ini antara jalannya. Dan barang siapa meninggalkan akan dia pada ketika ia yang salah. Kalaupun dia salah, orang duk kata ke dia salah, tapi dia tak mau berbantah-bantah, berdebat-debat, dia tak mau, dia tinggalkan semua tu. Walaupun dia salah. Nescaya diperbuat baginya rumah pada keliling syurga. Kata Syekh Abdul Qadir Mandili dalam kitab ni, dia sekeliling syurga tu ada rumah-rumah dijadikan untuk dia. Sebab apa? Sebab dia ada salah, tapi dia tak mau berbantah-bantah. Jadi tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Walaupun di bawah tu dia kata dia tak tulis siapa, rawahu tak tulis, kan? Pak ni kalau tuan tengok dalam kitab kata rawahu, dia tak tulis, kan? Jadi sebenarnya kata guru saya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan juga Imam Abu Daud dan Imam Ibn Majah, dan darjatnya ialah hasan li ghairih. Jadi apa maksud hasan li ghairih? Hasan li ghairih ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang mastur atau yang daif, yang mana perawi itu dia tak banyak melakukan kesilapan ataupun dia tidak dituduh sebagai pendusta, kan? Selain daripada itu, riwayatnya itu boleh jadi banyak jalur riwayat tersebut, dan terdapat baginya sokongan daripada riwayat-riwayat yang lain. Maknanya hadis ini boleh diterima sebagai hadis hasan. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa yang dia meninggalkan daripada berdebat, dia suka bantah-bantah ini, sedangkan dia betul. Dia betul. Bukan dalam usaha agama lah. Orang ini boleh dapat bangunan dalam syurga yang mana a'lal jannah, tinggi darjatnya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa pula yang meninggalkan berdebat, berbantah-bantah, sedangkan dia batil, dia salah, tapi tak mau bantah-bantah, diterima nasihat dan sebagainya, maka dibina baginya bunyalahu baitun fi rabadil jannah. Ni bunyalahu baitun fi rabadil jannah, dibina baginya itu rumah di pinggiran syurga. Jadi tuan-tuan, ini kelebihan
yang Allah bagi kepada orang-orang yang melakukan perkara seperti yang disebutkan tadi. Okey? Boleh faham, Baik. Bermula yang demikian itu. Apa maksud demikian itu? Maksudnya bermula perbuatan meninggalkan bantah-bantah tadi. Perbuatan yang meninggal bantah-bantah berdebat yang tak pasal tadi itu. Kerana meninggalkan berbantah atas yang sebenar itu lebih sukar. Ini kenyataan yang betul. Minum air sekejap. Okey. Minum air kosong tu. PKP kena kurangkan gula. Okey. Senyum mau manis. Minuman tak mau manis. Kan? Baik. Okey. Bermula yang demikian itu kerana meninggalkan berbantah atas yang sebenar itu lebih sukar. Ini kenyataan yang betul. Pasal apa? Orang yang meninggalkan berbantah-bantah ni, meskipun dia ini benar, dia ni boleh duduk dalam syurga yang tinggi darjatnya. Sebab apa? Sebab selalunya lah, kalau kita ni betul, kita tak akan bagi orang meleceh-lecehkan kita. Kita tentu nak lawan. Kita tentu bantah orang yang tak setuju dengan kita. Tetapi orang yang Allah bagi kemuliaan ini, dia tak nak buat macam tu. Sebabnya dia tak nak berbantah-bantah. Bukan dalam perkara agama. Bagi dia, biarlah. Orang nak kata apa, katalah. Tapi kita kena ingatlah, ini bukanlah skop yang seperti dimasukkan tadi. Ada tak orang macam ni, tuan? Ada. Sebab tu Nabi kata. Tapi kalau melibatkan Islam, kena lawan sampai ketitisan darah terakhir. Jadi, ini kemuliaan yang Allah beri kepada kita. Dan benda ni susah nak buat. Walaupun ada orang yang buat. Lebih sukar. Dan sabda Nabi SAW, la yastakmilul abdu haqiqatal iman hatta yada'al mira'a wa huwa muhiqqun. Dua. Dia tulis dua ni. Kalau tengok dalam kitab kita, dua ni rawahu Ibnu Abi Dunya wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan daripada Ibnu Abi Dunya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang kedua ini. Hadis yang kedua ini. Artinya, tiada menyempurnakan oleh hamba itu akan sebenar-benar iman hingga meninggalkan berbantah-bantah. Kan? Pada ketika ia yang sebenar. Orang ni, walau dia benar sekalipun, dia tetap tak mau berbantah, dia tetap tak mau berdebat. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syu'abul Iman. Antaranya, lafaz dia, la yablughul abdu haqiqatal iman hatta yada'ul mira'u wa huwa muhiqqun. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, kata Nabi, tidak mencapai, la yablughul abdu haqiqatal iman, tidak mencapai seseorang hamba itu hakikat iman. Tak sampai hakikat iman seseorang itu hatta yada'ul mira'u, sehinggalah dia meninggalkan al-mira'u, dia meninggalkan berbantah-bantah, wa huwa muhiqqun, walaupun dia seorang yang benar. Tuan-tuan, ini satu perkara yang kita kena ambil berat, sebab benda ini selalu berlaku dalam kehidupan kita, terutama ketika mana dalam keadaan negara kita sekarang. Ada dulu orang, ada satu kumpulan yang memerintah, sekarang ada kumpulan lain yang memerintah, kan. Tapi memanglah ada sebahagian tak puas hati dan sebagainya. Tapi kata Syekh Abdul Karim Mandili, mudah-mudahan kita dapat jaga diri kita daripada berbantah-bantah, daripada perkara-perkara yang sia-sia, sebab itu akan merugikan kita. Siapa yang tinggalkan bantah-bantah, berdebat perkara-perkara yang tak berkenaan ini, kan, dilah banyaklah perkaranya, kan, kita boleh perincikan, maka orang itu akan dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi kita mahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Baik. Dan
Dalam riwayat yang kedua daripada Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman juga, hadis lain daripada Anas bin Malik katanya diangkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilul abdul iman hatta yuhsinal khuluq. La yastakmilu. Ni tuan-tuan tengok kat sini dia tulis la yastakmilul abdu. Yash ni sini tak ada. Padamkan sin Sin ni tak ada. Okey, sebab tu saya pangkah tu. Sin tu. Tuan-tuan kat rumah ada pen kan? Tapi buku pula tak ada pandai-pandai lah. Kan? Nanti balik pergi surau tanda kan. Pasal sebelum ni kita belajar di surau, ada buku dan sebagainya nak. Kadang buku ada, pen tak ada kan. Tapi tak apalah. Di rumah ni buku pula ada. Pen ada, buku pula tak ada kan. Tapi tak apa. La yastakmilu. Dia bukan shim, dia sin. Sama juga dalam hadis daripada Anas bin Malik ini, kata Nabi, la yastakmilul abdul iman hatta yuhsinal khuluq. Tidak sempurna iman seseorang hamba itu sehinggalah baik pada akhlak dia. Dan di antara baik pada akhlak itu, dia meninggalkan berbantah-bantah, meninggalkan berdebat-debat. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat buat seperti mana yang dipesan ini. Baik, tengok seterusnya. Okey. Baik. Tadi okey. Okey, seterusnya. Adapun melawak dan seloroh. Selora ni maksudnya slow lah. Adapun melawak dan selora ni maksud dia slow. Alamak, ke situ pula pergi dia. Okey, saya besarkan sikit. Baik. Tuan nampak Besarkan sikit. Okey, baik. Adapun melawak dan selora ni maksudnya berseloroh lah. Pengarang menggunakan istilah melawak. Apakah maksud melawak? Bergurau. Maksud bergurau, lawak jenaka kan. Kalau orang Kelantan kata apa? Belawak. Belawak ni maksudnya menipu kan, dusta. Jadi kalau pada kita ni melawak ni kira macam buat nakal lah, Apa jadi pada orang yang buat nakal ni? Maka berlebih-lebihan padanya, membanyakkan ia akan tertawa-tawa dan mematikan ia akan hati dan menyebabkan ia akan dendam dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, betul ke tak betul kata Syekh ni? Orang yang suka melawak, orang yang suka buat nakal, orang yang suka buat lucu ni, tadi orang yang suka bantah-bantah, ini termasuk dalam perkara-perkara yang loba pada berkata-kata. Tadi berbantah-bantah, berdebat-debat pada perkara-perkara yang tidak berkenaan. Yang ni pula melawak, berseluruh, iaitu berlebih-lebihan padanya, membanyakkan ia akan tertawa-tawa dan mematikan ia akan hati dan menyebabkan ia akan dendam dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Tuan-tuan, orang yang suka melawak, gurau berlebih-lebih sangat, buat nakal, buat lucu ni, tu kalau buat lucu, tambah lagi kalau buat lucah, lagi berat. Kan cakap benda-benda yang lucah tu lagi berat lah. Setengah orang dia dua-dua dia ada. Dia ada lucu dan dia ada lucah. Ini adalah adab yang tidak baik. Maka kita orang yang belajar ilmu tasawuf ni patutnya tak buatlah benda tu. Lucu, nak buat nakal berlebih-lebihan ni tak boleh kan. Kata guru saya, sikit-sikit boleh lah buat hilang mengantuk. Kalau kita mengajar cikgu dan sebagainya, masa kita mengajar dan kita ada buat lucu, tidak berlebih-lebihan, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau cakap tu semua benda yang berlebih-lebihan lah, yang tu tak boleh. Dilarang dalam
dalam agama. Sikit-sikit buat hilang mengantuk, bolehlah. Baik. Apa kesan bila terlampau banyak sangat melawak ni? Apa kesan terlampau banyak sangat melawak, berlucu, buat benda-benda macam ni? Bila seluruh ni banyak sangat, menyebabkan bila dia bercakap tu orang ketawa siang dan malam. Kata Syekh Abdul Kadir Mandeli, pertama sekali kesan dia akan mengurangkan rasa insaf dalam diri manusia. Bila banyak ketawa, kita akan kurang rasa insaf. Kurang kita rasa insaf. Kita tengok benda yang lucu, kita kurang ingat mati, kita kurang ingat orang susah, kita jadi kurang insaf. Itu pertama. Yang kedua, jadi tak ingat kepada mati. Kan? Sebab apa? Kerana banyak tengok cerita-cerita nakal, cerita lucu ni, memang kita jadi tak berapa ingat kepada mati. Sedangkan Nabi kata orang yang cerdik ni siapa? Orang yang cerdik ni ialah orang yang ingat kepada mati. Sebab apa? Sebab bila dia ingat mati, maka dia akan tanya diri dia, apa yang aku nak bawa nanti bila aku mati. Tapi kalau tak ingat mati, kemungkinan kita tak beramal dengan amalan-amalan yang banyak, sebab kita pun tak ingat kepada mati. Dan yang ketiga, apa lagi kesan dia kalau banyak sangat melawak, berlucu dan sebagainya ni? Kata Syekh Abdul Kadir Mandeli, akan menyebabkan dia akan dendam. Timbul perasaan tak puas hati, dendam orang pada kita. Dan yang keempat, menghilangkan keadaan ditakuti. Maksudnya apa? Maksudnya kita ni orang kurang respect lah pada kita. Sebab kita duk bercakap benda yang lucu saja, jadi respect orang kepada kita boleh jadi kurang. Dan itu kalau kurang, okey lagi, kadang-kadang boleh menyebabkan hilang hormat orang kepada kita. Baik. Sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihu. Kan tiga ni dalam kitab kita kata rawahu Ibnu Abi Dunya min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Artinya maksudnya diriwayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihu. Tumazihu dia sebenarnya ditinggal ni, ditinggal. Dia ada sambungan ni lagi, wala ta'idhu mau'idan fatukhlifahu. Apa arti dia? Arti dia, jangan membantahi engkau akan saudara engkau, dan jangan engkau melawak dan seluruh dengan dia. Jangan membantah engkau akan saudara engkau, dan jangan engkau melawak dan seluruh dengan dia. Dia punya merti dia ada, dia punya matan ni, dia punya tulis harap ni dia tak ada. Dia tak ada wala ta'idhu mau'idan fatukhlifahu. Saya lupa pula nak masukkan, tapi tak apalah, tanda di situ ada tinggal sikit, seperti mana saya tanda lah. Okey. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia melarang berlebih-lebihan kita dalam bergurau, dalam melawak. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Kata Imam At-Tirmizi, hadza hadisun hasan gharib. Hadis ini ialah hasan gharib. Dan kata Imam Al-Ijluni dalam kitab dia Kashaful Khafa wal Khilaf, kitab Kashaful Khafa wal Khilaf, kitab kata Imam Al-Ijluni, sanad hadis ini adalah dhaif. Oleh kerana itu kebanyakan ulama mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Baik. Okey. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada hang sikit. Apa Nabi kata? Innar rajul. Tandakan hadis ni boleh diterima lah. Yang tadi tak. Okey.
Okey, ada hang sekejap. Okey, kita shutdown sekejap. Okey, kita buka balik. Okey. Komputer pun dah hang ni. Okey, insyaAllah kita buka semula. Mana dia tadi? Okey, sini. Okey. Dan sabda Nabi SAW, Nabi melarang berlebih-lebihan di dalam kita ini bergurau melawak. Okey, baik. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minas suraya. Okey, Allahu Akbar. Ini bahaya, tuan-tuan. Ini di antara penyakit yang bahaya yang kita kena hati-hati. Apa dia? Nabi kata, innar rajul la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minas suraya. Baik. Artinya apa? Bahawasanya Nabi kata seseorang laki-laki sesungguhnya berkata-kata ia dengan satu perkataan yang menjadikan ia dengan dia tertawa-tawa sekalian yang duduk sertanya. Nabi kata orang lelaki, ada satu orang lelaki, dia buat cerita yang menyebabkan bila orang dengar cerita dia tu, kita dan orang dekat kita suka ketawa pada dia. Apa jadi pada orang ni? Maka jatuh ia dengan sebabnya lebih jauh daripada bintang. Daripada bintang dia tinggal ni. Daripada bintang Suraya ni. Bintang Suraya. Okey? Betul. Bintang ketika. Bintang ketika tu bintang Suraya lah. Tuan-tuan jangan tanya saya apa tu bintang ketika. Saya pun Wallahualam lah. Tapi dia tulis begitu. Tapi nak katanya bintang ketika ni bintang Suraya, nama bintang tu. Jadi orang ni kalau dia buat perangai suka melawak, tak ketawa ni, orang ni dia lebih jauh daripada bintang Suraya. Maksudnya apa? Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi jauh daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Duk buat benda yang ketawa lucu-lucu lebih-lebih sangat ni. Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni tak baik lah. Kan? Dan hadis ini diriwayatkan daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam Musnad Ahmad. Bukan kata muhakkiknya, hadis ini hadis bertaraf hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Al-Iraqi kata sanadnya itu hasan. Maka katanya hadis ini bertaraf hasan. Okey, maksud hadis ini kita boleh percaya dan boleh gunalah. Baik. Seterusnya, ketahui olehmu bahawasanya sedikit daripada melawak, orang yang kurang melawak, orang yang kurang berseloroh. Maka hadis ni kata orang yang banyak membuat orang lain ketawa, dia akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita buat sikit-sikit lah, kan, sekadar yang perlu berseloroh sikit-sikit, tak adalah macam muka Terminator je kan. Muka pada besi, tak boleh nak ketawa, tu kan. Jadi kalau ada buat sikit-sikit, kan, ketahui olehmu bahawasanya sedikit daripada melawak berseloroh itu dengan perkataan atau perbuatan pada setengah masa tiada dilarang akan dia. Tiada dilarang akan dia, tidak dilarang oleh agama. Kalau kita nak bergurau, takkanlah nak serius saja kan. 24 jam serius tak boleh. Adalah juga melawak bergurau setakat yang layak kita bergurau. Jangan semua benda kita bergurau, kan. Macam ada satu pakcik tu, masa dia pergi buat haji kan, saya dengar kawan saya cerita lah kan, di miqat
orang dah bagi tahu dah, orang lelaki semua tak boleh pada dalam ketika berihram tu, tak boleh lah apa ada apa-apa pakaian dalam kan. Tapi dia ni tak ingat ke apa, tak tahu lah. Sampailah masa tawaf tu tengok nampak menyala merah, pakai suruh dalam, maka suruh buka dalam tu, suruh buka kan, dia terlupa kan. Jadi bila buka tu, ustaz kata dah, kenapa pakai? Dia kata kan suruh buka semua tadi dekat miqat, dia beritahu dah kan. Dia kata ingat ke ustaz gurau, dia kata. Kan, bergurau, pasal ustaz suka bergurau sangat. Jadi kadang-kadang arahan-arahan yang betul pun orang anggap bergurau. Itu bahaya tu. So kita ada benda yang kita boleh bergurau, ada benda yang kita kena serius. Itu agama kita aja. Tapi tidak boleh, tak payah sampai serius sangat kan. Maksudnya ada masa kita bergurau. Kan. Baik. Dengan sebabnya lebih jauh daripada bintang kita. Ketahui olehmu bahawasanya sedikit daripada melawak berseluruh dengan perkataan atau perbuatan pada setengah masa tiada dilarang akan dia. Bahkan adalah ia harus maksudnya dibolehkan lah. Istimewa serta kanak-kanak dan perempuan kerana membanyakkan akan hati mereka. Perempuan tu maksudnya boleh kita bergurau dengan kanak-kanak, boleh bergurau dengan kawan-kawan, boleh bergurau dengan perempuan, boleh bergurau. Tapi perempuan tu maksud dia, tuan-tuan, perempuan ni maksudnya isteri kita lah. Kalau dengan orang lain salah juga kan, kalau lebih sangat. Kalau dengan isteri kita tak apa, bergurau. Maksud perempuan di situ, Syekh Abdul Karim Mandili kata perempuan tu maksudnya ialah isteri kita. Kan, nak bergurau dengan isteri. Sebab tu dengan isteri ni kena bergurau. Jangan buat muka macam, guru saya kata muka macam malaikat Zabaniyah. Kan. Baik. Kerana membanyakkan akan hati mereka. Sesungguhnya diceritakan akan yang demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bersabda ia, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Artinya bahawasanya aku berseluruh melawak dan tiada berkata aku melainkan yang sebenar kan. Jadi bergurau ni boleh bergurau dengan orang semua, dengan anak isteri semua boleh bergurau. Nak suruh isteri itu suka kepada suami, bergurau. Jangan balik rumah muka macam malaikat Zabaniyah kan. Malaikat Zabaniyah ni siapa? Malaikat yang menyiksa orang dalam neraka lah. Kan, digambarkan garang dan sebagainya. Setengah orang ni dengan isteri dia kasar dia kan. Tapi kalau dengan orang lain macam lilin, lembut. Kalau kawan mesej, kawan telefon, senyum. Kan, ni dalam PKP ni amboi lama tak jumpa dengan kawan. Kan, sebab tu kita walaupun tak jumpa boleh borak kan. Itu ada bagi tahu Zoom tu, boleh buat tu. Kan. Sama juga di sini, kita kena berbual, kena bergurau yang selayaknya dengan perempuan isteri kita, dengan kanak-kanak pun sama juga. Setengah orang tak suka dengan budak-budak. Kan, buat kawan dengan mereka, jangan buat musuh. Apa dalilnya bila kita kata begini ni? Dalilnya itulah Nabi kata, artinya bahawasanya aku berseluruh melawak dan tiada berkata aku melainkan yang sebenar. Nabi kita berseluruh, Nabi kita bergurau, tapi dia bergurau ni, dia bergurau cakap benda yang benar. Benda yang benar. Jadi hadis nombor 1 tu riwayat dia oleh Imam At-Tabarani daripada Ibnu Umar dan sanadnya adalah sahih. Di dalam kitab Majmu' Zawaid yang ditulis oleh Ali Ibn Abu Bakar Al-Haytami, dia kata hadis ni ini hasanat dia adalah hasan. Dan ada lagi ulama lain yang mengatakan hadis ini sahih dengan jalur yang lain kan. Inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Sesungguhnya aku ni sahaja aku berseluruh melawak dan tiada berkata aku melainkan yang sebenar. Nabi Muhammad SAW pun dia bergurau, melawak dalam hidup dia. Maka hadis tadi boleh diterima pakai. Baik, seterusnya cepat sikit. Baik. Bersabda ia bagi seseorang perempuan yang tua. Ini satu kes, cerita satu orang perempuan.
Cerita orang perempuan ni kita biasa dengar. Cerita ni selalu dengar. Diceritakan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala daripada Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dia kata pada satu hari ada satu orang tua. Orang tua ni datang jumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullahu ayyudkhulanil jannah. Wahai Rasulullah, mintalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya masukkan aku ni dalam syurga. Faqala ya ummu fulan. Maka Nabi bersabda, wahai ibu fulan, kan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Nabi kata, Nabi kata sesungguhnya syurga itu tidak dimasuki padanya orang tua-tua. Kan, Nabi kata macam tu, mana makcik tu. Mana kata Nabi, kan. Kalau Ustaz Bat kata pun kita takut, orang alim kata kan, Ustaz Fazili kata, pengurusi kita kata takut, kata kan. Ini apatah lagi Nabi yang kata, kan. Tuan-tuan ahli jemaah surau Saleh kata macam tu, takut kita. Sesungguhnya syurga ini tak masuk padanya orang yang tua-tua. Cemas, takut. Fawalat al-ajuz tabki. Wanita tua itu menangis dengar bila Nabi kata dia ni tak ada orang tua masuk syurga. Faqala, maka Nabi bersabda, akhbiruha, bagi tahulah dia semula. Nabi kata, innaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Sesungguhnya dia tidak akan masuk ke dalam syurga kerana tua dia. Fa inna Allah Ta'ala yaqul, maka sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, inna ansha'na hunna insya'a faja'alna hunna abkara uruba atraba. Orang tua akan jadi muda semula, akan jadi comel semula, tak payah make-up atas dunia ni, bila masuk dalam syurga. Jadi cerita ni menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW tu dia bergurau dengan makcik tu, kan. Jadi bila Nabi bergurau ni, takutlah kata kan. Tapi nak katanya Nabi bergurau, tapi dia bergurau tu benda yang betul lah. Dia tidak bergurau benda yang muka-muka ni kan. Baik. Jadi artinya la yadkhulul jannata ajuz, tidak masuk dalam syurga itu orang yang tua. Kan ditulis ni dua ni, tengok dua ni kalau dalam kitab ni rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Baik. Seterusnya, artinya tiada masuk syurga perempuan yang tua. Artinya tiada berkekalan ia tua di dalam syurga, bahkan dijadikan muda pada ketika masuk ke dalamnya. Jadi cerita dia masuk dalam syurga Allah Ta'ala ni, Allah jadikan dia muda balik semula. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, juga di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bukan dalam Sunan At-Tirmizi. Sebab Imam Tirmizi ni kitab dia bukan hanya Sunan Tirmizi, dia ada juga kitab-kitab yang lain, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah termasuknya kitab dia. Jadi hadis ini bertaraf hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dan kata Imam Al-Iraqi, hadis Tirmizi di dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini adalah mursalan daripada Hasan Al-Basri. Maka ini bolehlah kita jadikan sebagai kita punya pegangan. Baik. Seterusnya, mana tadi? Diriwayatkan bahawasanya berlumba ia akan Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan berlari. Subhanallah, tuan-tuan, Nabi kita ni dia pun bergurau. Dalam bab bergurau ni, Al-Imam Ibn Daud rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah radhiyallahu anha ketika itu cerita dia dalam satu perjalanan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Aisyah, qalat fasabaqtuhu ala rajuli. Ala rajuli. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, marilah kita berlumba. Jadi Aisyah berlari, Nabi pun berlari. Ketika itu Aisyah menang. Seperti mana kita tahulah cerita ni kan. Aisyah menang, Nabi kalah.
menunjukkan Nabi boleh bergurau dengan isteri dia. Kan Nabi bergurau. Kita macam ni kita. Kita dengan isteri kita bergurau tak? Ajak tak dia belum lari kan? Payahlah tu kan. Tak apalah kalau tak boleh ajak pun berlari. Ajaklah. Tapi yang pentingnya kita mesti ada gurau-gurau juga dengan isteri. Kita berlumba basuh pinggan ke kan? Ada orang berlumba basuh pinggan. Berlumba, hari ni awak masak, besok saya masak. Tengok apa komen anak-anak kan? Ayah boleh masak? Boleh. Hari Senin nasi goreng, hari Selasa mi goreng. Hari Rabu mi goreng semula. Nasi goreng semula. Itu je lah, goreng semua. Kan? Okey lah. Kan? Tapi nak katanya Nabi pun dia bergurau dengan isteri dia. Baik. Kata Aisyah radhiyallahu an, falamma hamaltul lahma, bila aku ni dah berumur sikit, aku dah gemuk sikit, kata Aisyah, sabaqtuhu fasabaqni. Dia ajak lagi Nabi belum berlari. Kata Aisyah, ketika itu kalah dia. Sebab ketika itu dia dah daging dah banyak, dia gemuk dah. Falamma hamaltul lahma, dia kata ketika itu aku dah banyak daging, aku dah gemuk. Dan dia kalah pada perlumbaan yang kedua tu. Bila dia kalah, Nabi menang. Faqala hazihi batiluki asabqati. Nabi kata, hai Aisyah, yang aku menang hari ni kira seri yang dulu lah. Kan dulu kau menang, hari ni aku menang. Maksudnya kira seri lah kan. Maksudnya Nabi menimbulkan suasana yang gembira, ceria di dalam keluarga dia. Dan itulah perkara yang kita kena buat. Mudah-mudahan dengan kita ikut apa yang Nabi pesan ni, Allah beri kebaikan kepada kita, insyaAllah. Ni terutama dalam tempoh-tempoh PKP ni, ni baguslah kita. Mungkin selama ni kita sibuk kan, tak ada di rumah, sibuk sana sibuk kemari. Jadi dalam PKP ni tak ada arah lah. Awak nak bayar 1,000 ke, dia nak duduk rumah. Jadi ramai pilih duduk rumah kan. Jadi duduk rumah ni boleh lah buka balik cerita lama-lama kan. Tengok balik album lama-lama kan. Cerita masa dulu, masa kuru-kuru macam mana. Awak masa kuru dulu, sekarang saya dah gemuk kan. Ini semua ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Berlari dan bersabda ia, bagi seorang kanak-kanak, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Artinya, hai bapa Umair, apa memperbuat oleh anak burung ciak? Adakah burung itu bermain ia dengan anak burung ciak? Jadi cerita bapa Umair ni, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan daripada Imam Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi kita ni dia bercampur dengan budak-budak. Kata Anas bin Malik. Nabi tu Nabi, hebat dia sebagai seorang Nabi. Tapi walaupun dia hebat sedemikian, dia boleh bercakap dengan kanak-kanak, dia boleh bercakap dengan budak-budak. Jadi pada satu hari, Nabi Muhammad SAW dia pergi rumah Anas bin Malik. Adik kepada Anas, nama dia dipanggil Abu Umair. Abu Umair. Jadi budak ni gelaran dia Abu Umair. Adik pada Anas ni, Akhu Saghir dipanggil, sedang menangis. Budak ni gelaran dia Abu Umair. Gelaran ni, kunyah Abu ni, dia boleh je bagi kepada orang yang walaupun orang tak ada anak. Tak semestinya dia ada anak kan, baru boleh panggil dia Abu Fulan. Ini Arab punya style lah. Jadi satu hari Nabi tengok Abu Umair sedang bermain dengan burung ciak dia. Burung kecil lah. Nughair ni burung kecil kan. Dalam kitab dia tulis, dia kata apa? Burung ciak. Burung ciak rumah kan. Benda coklat-coklat tu kan. Burung kecil lah. Baik. Jadi dia tengok Abu Umair sedang main dengan burung dia. Bukan burung dia, burung ciak dia. Dia salah faham kan. Burung kecil. Jadi burung dia ni mati. Mati, menangis dia kerana sedih mati burung. Tuan-tuan, ramai orang sedih mati. Ada kawan saya, dia sayang kucing. Bila kucing dia mati, dia pun demam. Kan? Kasih sayang dia kepada binatang tu. Jadi Abu Umair dia sayang burung dia ni. Jadi bila burung dia mati,
menangislah dia, kena sedihnya dia bati pun tu. Kata Nabi Muhammad SAW, bila tengok Abu Umair menangis ni, dia tanya, ya Abu Umair, Abu Umair, ma fa'alan Nuwair? Wahai Abu Umair, apa jadi burung menciak kamu ni? Nabi Muhammad SAW, ketika Abu Umair tadi menangis, dia boleh tanya lagi pada Abu Umair, apa jadi pada burung kamu? Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Muhammad SAW walaupun satu orang yang hebat, yang dikagumi oleh kawan-kawan dan lawan dan sebagainya, kehebatan dia, tapi dia ada masa dia bergurau walaupun dengan kanak-kanak. Walaupun dengan kanak-kanak. Ini tuan-tuan, ini contoh yang bagus kita ikut. Baik. Dan bersabda ia bagi Suhaib radhiyallahu anhu. Ini cerita dengan Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi pula. Suhaib Ar-Rumi ni ialah anak kepada gubernur lah. Dia ni anak orang kaya ketika itu, yang mana dia ni digelar Suhaib Ar-Rumi ni sebab dia ni ciri-ciri fizikal dia, dari segi dialek pertuturan dia, kulit bercerah dan juga berambut perang, dia lebih nampak ke arah orang Rom lah ketika itu. Jadi sewaktu dia kecil, dia pernah diserang oleh tentera Rom Byzantine yang datang mengumpat. Kemudian Suhaib ni pernah jadi hamba selama 20 tahun lah kalau kita baca sejarah hidup dia. Jadi kata Suhaib ni, bila Nabi jumpa dengan Suhaib, dan bersabda ia bagi Suhaib radhiyallahu anhu. Nabi bersabda kepada Suhaib. Suhaib ketika itu, pada ketika makan tamar oleh Suhaib radhiyallahu anhu, ketika dia tu Suhaib tengah makan buah kurma, dan Nabi bersabda, atakulu tamra wa anta ramit. Kan lima tu rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Kata Nabi, wahai Suhaib, kamu makan tamar ketika mana kamu sakit mata. Kan, dia makan tamar tapi dia tengah sakit mata ketika itu. Adakah patut engkau makan tamar pada ketika engkau sakit mata? Nabi tanya, wahai Suhaib, kau ni sakit mata ni, patut engkau makan tamar apa semua ni, kau sakit mata? Maka bersembah oleh Suhaib radhiyallahu anhu, hanya saja aku makan dengan sebelah yang lain. Kata Suhaib. Suhaib ni dia berani bergurau dengan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi pun bergurau dia. Kan? Dia kata, wahai Rasulullah, aku makan dengan mata sebelah lagi. Walau mata aku sakit sebelah, tapi mata sebelah okey lagi, bolehlah aku makan. Maksudnya gitulah. Kan? Maksudnya bergurau dia dengan Nabi SAW. Kenapa? Sebab Nabi tidaklah begitu sampai tak bergurau dalam hidup dia. Jadi sahabat-sahabat pun boleh bergurau dengan Nabi. Maka tersenyum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyum. Nabi tak marah Suhaib. Ini menunjukkan ada gurauan-gurauan yang dibenarkan dalam agama. Tidaklah sentiasa serius. Maka Nabi bagi contoh kepada kita bahawa hidup ni ada masa kita boleh bergurau dengan ruang-ruang yang dibenarkan. Tapi janganlah jadikan gurauan itu sebagai satu benda yang keterlaluan. Sebab bila kita keterlaluan, maka seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia. Jadi gurau seperti yang sikit-sikit tak ada mudarat. Tapi kalau berlebihan akan menimbulkan mudarat pula kepada kita. Ini juga kepada orang yang kita mungkin tergurau. Ni sekarang zaman-zaman budak-budak sekarang buat prank macam ni. Ada orang yang mati kerana prank. Kan. Dan prank tu pula kalau tengok, wah, berlebihan pula prank tu kan. Baru ni tengok video tu kan, budak tu duduk kat luar, tiba-tiba keluar macam pocong kan. Tak tahulah dia edit video ke betul, tak tahulah. Tapi prank macam tu, kalaulah kata budak tu ada sakit jantung, susah boleh mati budak tu. Kan. Tiba-tiba naik depan muka macam gitu. Kita pun jual kan. Baik. Jadi tersebut tiada mudarat dengan dia, tak ada mudarat dengan syarat benar, dan tiada menjadikan ia akan dia itu beradat. Dan tidak, asalkan benda tu benar dan tidak menyakitkan hati orang yang mendengar, dan tidaklah menjadikan dia sebagai adat. Semua benda bergurau sehingga kan orang tak dapat beza dah, dia ni bergurau ke dia ni tak bergurau. Jadi ini di antara perkara yang dipesan oleh Syekh Abdul Karim Mandili, bahawa dalam loba dalam berkata-kata ni,
kita ni meninggalkan daripada banyak berbantah-bantah, banyak berdebat dan sebagainya, dan juga kita meninggalkan bergurau yang berlebih-lebihan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan saya berhenti dulu di sini, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kebaikan kepada insya-Allah sikit sebanyak. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dapat sedikit kebaikan untuk kita semua di atas pertemuan ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberikan peluang kepada kita untuk bertemu lagi di masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.